Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para murid yang cikgu kasihi sekalian. Nama saya Wan Fitri Afrina binti Mir Farul Razi. Hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita iaitu teknik mengarang karangan, subjek pengajaran kemahiran mengarang. Okey, jadi kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mari kita mulakan sama-sama ya murid-murid. Kita lihat slide yang telah cikgu sediakan. Okey. Yang pertama, teknik tahu cokep. Okey. Cikgu memilih teknik tahu cokep ini supaya para pelajar dapat mengingati teknik ini kerana teknik ini hanya menggunakan akronim. Akronim sebagai kita nak ingat teknik ini. Okey. Cikgu terangkan lebih dalam apakah itu tahu cokep. To mewakili ayat topik, hu mewakili ayat huraian, co mewakili ayat contoh, ke mewakili ayat kesan dan pi mewakili ayat penegas. Jangan lupa ya murid-murid, gunakan penanda wacana yang sesuai bagi setiap ayat yang anda karang. Okey. Teknik yang pertama. Teknik yang pertama iaitu baca dan fahami serta kenal pasti kata kunci soalan. Itu para pelajar perlu ingat. Okay. Kunci perlu dicari di dalam petikan yang diberikan atau ada di soalan yang telah disertakan di kertas anda. Sebagai contoh, cikgu dah buat dalam slide. Mari kita baca sama-sama. Okey. Setiap remaja mempunyai hobi tersendiri bagi memenuhi minat dan mendapat keseronokan. Ada hobi yang percuma dan ada pula yang memerlukan perbelanjaan. Aktiviti riadah ini akan mendatangkan kesan yang mendalam kerana hobi memastikan masa remaja digunakan sebaik-baiknya untuk belajar, keluarga, berhibur dan beriadah. Okey. Arahan soalan. Sebagai respon terhadap kandungan petikan di atas, setiap remaja mempunyai hobi dan bermanfaat jika dilakukan secara betul dan berterusan. Okey. Di sini apabila pelajar dapat sahaja kertas soalan, sila baca dengan teliti arahan serta carilah kata kunci yang terdapat di petikan ataupun di soalan yang telah disertakan. Seterusnya, teknik yang kedua iaitu gunakan teknik TIK ataupun teknik TIK. Okey. T ialah tema, I adalah isu, K adalah kehendak soalan. Okey, kita lihat sama-sama di slide. Okey, menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Okey. Baca dan fahami serta kenal pasti kata kunci soalan. Okey. Aktiviti riadah ini akan mendatangkan kesan yang mendalam kerana hobi memastikan masa remaja digunakan sebaik-baiknya untuk belajar, keluarga, berhibur dan beriadah. Setiap remaja mempunyai hobi dan bermanfaat jika dilakukan secara betul dan berterusan. Okey. Jadi, para pelajar boleh gunakan teknik ini untuk kita kenal apa dia punya tema, isu dan kehendak soalan. Okey, faham? Seterusnya kita gunakan teknik 3 iaitu think. Fikir bagaimana untuk membina perenggan pendahuluan. Okey, think ni cikgu akan terangkan satu persatu. Okey. Okey, para pelajar dapat menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan yang mendapati tema menggunakan laras bahasa yang sesuai dan gramatis. Okey. Think. T untuk tema,
H untuk huraian tema. Huraian tema ini adalah huraian yang akan menyokong tema di atas. I adalah isu. N ialah huraian perspektif atau kesan negatif. K ialah kehendak soalan. Selepas para pelajar kena pasti semua ini, barulah kita teruskan kepada step yang seterusnya, iaitu menggabungkan ayat pendahuluan itu. Okay. Contoh yang cikgu berikan, tema dia, hobi bermanfaat amat penting dalam kehidupan remaja dan mendatangkan kesan yang mendalam jika dilakukan secara betul dan berterusan. Huraian tema, hal ini dikatakan demikian kerana, itu adalah penanda wacana yang cikgu masukkan. Hobi merupakan aktiviti yang dapat menjauhkan remaja daripada gejala sosial. Namun demikian, remaja pada hari ini tidak gemar untuk memilih hobi yang bermanfaat. Sebagai natijahnya, hobi yang kurang bermanfaat telah menyebabkan banyak pembaziran. Oleh sebab itu, sebagai remaja, kita hendaklah memilih hobi yang mendatangkan pelbagai manfaat dalam kehidupan. Okey. Tips untuk para pelajar: gunakan penanda wacana yang sesuai. Perlu digunakan untuk merangkaikan ayat-ayat bagi memastikan wujudnya ciri kohesi dan koheren dalam ayat di setiap karangan anda. Kohesi dan koheren itu ialah kesinambungan ayat. Okey, kita gunakan teknik yang keempat, iaitu teknik yang telah cikgu terangkan sedikit tadi, iaitu tohu cokek. Okey. Tohu cokek ni digunakan untuk memperkembangkan lagi isi, ataupun apabila para pelajar hendak buat isi, gunakan teknik tohu cokek supaya perenggan isi itu nampak teratur. Okey. Kita tengok ayat yang pertama, iaitu to. Berikan penanda wacana. Gunakan ayat topik dan gabungkan soalan dan isi pertama untuk ayat yang pertama dalam isi tu. Okey. Ayat yang kedua, huraian tema. Kita gunakan penanda wacana. Hal ini dikatakan demikian kerana ayat huraian dan berikan sebab untuk menyokong ayat tema di atas. Seterusnya ayat yang ketiga, iaitu ayat contoh. Gunakan penanda wacana sebagai contoh dan berikan ayat contoh yang bersesuaian. Untuk ayat keempat, kesan, gunakan penanda wacana dan berikan ayat kesan. Dan yang terakhir, untuk ayat penegas, gunakan penanda wacana serta berikan ayat penegas. Okey, lihat di slide seterusnya, cikgu ada beri teknik yang sama, penanda wacana yang berbeza setiap perenggan. Okey, ini adalah penanda wacana yang para pelajar boleh digunakan. Okey. Contoh ayat yang telah cikgu berikan, kita lihat di slide seterusnya, iaitu pada pendapat saya, remaja yang memilih hobi membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja dapat memperoleh pelbagai maklumat baharu apabila memilih bahan bacaan yang bermanfaat. Sebagai contoh, pemilihan bahan bacaan fiksyen dan bukan fiksyen. Dekat contoh, para pelajar juga boleh berikan apakah itu maksud fiksyen dan bukan fiksyen, ataupun para pelajar boleh berikan contoh bahan bacaan fiksyen dan bukan fiksyen. Untuk penegas, jelaslah. Untuk kesan, impaknya, remaja dapat menambahkan ilmu pelbagai dalam bidang. Untuk penegas pula, jelaslah bahawa remaja yang memilih hobi membaca dapat menambah ilmu pengetahuan.
Jadi para murid yang cikgu kasihi sekalian, teknik ni para pelajar boleh gunakan untuk di setiap isi yang ingin dikarang dalam karangan tersebut. Teknik ini dapat memudahkan para pelajar mengarang karangan yang tersusun dan teratur serta gramatis. Tapi jangan lupa gunakan penanda wacana yang sesuai di dalam setiap ayat. Teknik yang terakhir iaitu teknik kecahar, iaitu teknik untuk mendapatkan kesimpulan yang sempurna. Okey. Kita lihat para pelajar dapat menulis untuk membuat kesimpulan lengkap dan menepati tema menggunakan ayat yang gramatis dan ungkapan yang menarik. Okey. Apakah itu kecahar? Ke mewakili kesimpulan, ca mewakili cadangan dan ha mewakili harapan. Jadi para pelajar boleh ikut dan boleh gunakan teknik kecahar ini untuk membuat kesimpulan dengan mudah. Tak perlu fikir panjang apa nak tulis untuk kesimpulan. Gunakan sahaja teknik kecahar ini dan para pelajar akan dapat satu kesimpulan yang sangat sempurna. Okey, lihat contoh yang cikgu berikan. Kesimpulannya iaitu penanda wacana untuk kesimpulan boleh tukar juga kepada natijahnya ataupun tuntasnya, ya. Kesimpulannya, hobi akan mendatangkan kesan yang mendalam kerana hobi masa remaja digunakan sebaik-baiknya untuk belajar, keluarga, berhibur dan beriadah. Cadangan, gunakan penanda wacana. Oleh itu, remaja harus bijak memilih hobi dan melakukannya dengan betul dan berterusan untuk memperoleh manfaat kepada dirinya. Harapan, gunakan penanda wacana. Saya berharap semoga ataupun ayat ini saya berharap. Harapan ataupun harapan saya. Saya berharap semoga pemilihan hobi dapat memberi keseronokan dan memenuhi minat remaja. Itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan teknik mengarang karangan. Jadi kepada para pelajar, cikgu gunakan teknik ini supaya dapat mudah mengarang karangan yang teratur serta terancang. Sekian, terima kasih.